Saudara dan saudari, aktivis alam sekitar saudari Haliza binti Abdul Rahman di dalam bukunya Manusia dan Alam Sekitar, manusia diciptakan daripada unsur alam, tanah dan air. Namun pelik dan ajaibnya, manusia tidak pernah bersatu, malah berseteru dengan bumi, tidak pernah membumi, melainkan hanya apabila mereka ditelan bumi. Sebelum itu, terima kasih buat penerajuk acara, barisan panel kehakiman, saudara dan saudari, Assalamualaikum buat kesemuanya. Gunung gandang yang memasak, hamparan lautan yang meluas, langit yang kita junjung, kesemuanya menolak amanat seruan Tuhan untuk bergelar khalifah memakmurkan bumi. Lebih daripada 8.7 bilion spesies di bumi, kitalah satu-satunya denyut dan nadi alam hari ini. Namun, alam dan bumi mula menyedari manusia jualah hanya memegang watak tanggang tidak mengenang jasa. Bagaikan anakku Sazali mula menderhaka, ada biduk serampu pula. Jeritan alam dipekakkan semua. Saudara, alam menuntut haknya untuk dipelihara. Manusia pula perlu terus berkelana. Soalnya bagaimana? Justru, dalam kita membincangkan hak manusia dan bumi, saya ingin mengajak anda untuk sama-sama kita menghayati dan bermuhasabah dalam tajuk pidato saya yang berbunyi Kelestarian Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, nikmat alam yang kita perkosa. Saat manusia inginkan kemajuan, hutan pokok kita gantikan dengan bangunan. Saat kita perlukan ubat-ubatan, tumbuh-tumbuhan apa semua kita telan. Hadirin, Institut Penyelidikan Angkasa Nasional Brazil, INPE, 1,190 km persegi hutan Amazon digondolkan pada bulan Mei, menyaksikan peningkatan 41% pada bulan yang sama dan pada tahun yang sama. The Food and Agriculture of United Nations telah menyenaraikan 10 buah negara terbesar yang melakukan pembalakan haram dunia. Antaranya ialah Rusia, Kanada, Brazil, US, China dan pelbagai lagi. Negaranya maju, namun sebut saja soal pemeliharaan bumi, semuanya buat mati kutu. Perjanjian Kyoto dibiarkan begitu. Hadirin, sadarlah, penebangan hutan dunia ini berlaku pada setiap tika sehingga mengorbankan 13.7 hektar hutan. Ibarat upacara ritual tahunan. Hadirin, bezanya kali ini, mereka bukan mencari Tuhan, namun lupa akan daratan. Belum lagi kita berbicara soal udara dan air, namun entah mengapa sesak sudah mula menerpa. Hadirin, isu Sungai Kim-Kim kembali ternoda. Sungai Segat, Sungai Kelang, Sungai Pinang, semuanya kelihatan malang. Kita lupa akan kata-kata Wendell Berry. Alam ini bukan warisan keturunan buat kita, namun ia adalah pinjaman buat cucu-cucu kita. Manusia sememangnya memerlukan alam untuk melata. Namun ingat, alam tak pernah memerlukan manusia. Namun, tuan tanah itulah yang kita seksa-seksa dan nikmat itulah yang kita perkosa. Kedua, alam merajuk siapa mampu pujuk. Manusia sifatnya sememangnya lupa. Namun, sifat tamak itu datang dari alpa. Alpa akan bakti tanah yang menghidupkan manusia. Hamba yang tidak pernah berbayar dengan ufti dan ujrah untuk setiap tanah yang teroka dan setiap nafas yang kita hala. Belum pun tamat, namun sudah pun kiamat. Kiamat iklim yang disifatkan oleh Ratu Ais Kutub Utara, Dr. Sharifah Mazlina Said Abdul Kadir ini sepatutnya sudah mampu menyedarkan umat manusia akan kemarahan alam dunia. Hadirin dan hadirat, kiamat iklim yang dijangkakan akan berlaku pada tahun 2040 ini diambil kira dengan kadar pencairan ais kutub utara yang berlaku dengan sangat dahsyat. Ingatkah anda akan bencana alam yang terbesar di dunia yang menimpa kita? Hadirin, pertama, letusan Gunung Tembora 1815 yang melenyapkan 1 tahun musim panas. Kedua, peristiwa
peristiwa Carrington 1859. Cukup dahsyat hadirin. Pada ketika itu, orang-orang berkata, walaupun sudah malam, namun masih siang kerana kerosakan lapisan ozon dan kerana mentari yang cukup dahsyat. Hadirin dan hadirat, cukup dua dulu kita bercerita. Hakikatnya, bumi ini sudah lama menderita. Pemanasan global, hakisan tanah runtuh, itulah rintih-rintih dunia yang tidak pernah kita pujuk dan kita santuni. Kata Fahrenheit Sanggap tak, kita mendaki bukan untuk menakluki alam. Kita mendaki adalah untuk menyatu dengan alam. Hakikatnya, dalam pujuk dan tangis ini bukan siapa kuat ataupun lemah yang mahu kita tunjuk. Namun, titik persefahaman yang perlu kita rujuk. Ketiga, tuntutan alam kita santuni. Hadirin dan hadirat, alam sewajarnya dan sememangnya perlu kita lindungi dan kita santuni demi kemaslahatan dunia dan seisinya. Lantas, apa yang boleh kita lakukan adalah ambil dan beri. Bagaimana? Sabar, saya terangkan kepada anda. Sekiranya 100 batang pokok kita tebas, 1000 benih kita tunas. Dan sekiranya kita hendak berindustri, sisa buangan kita rawat sehabis mungkin. Dan dalam kehidupan berhari-hari, kurang-kurangkanlah penggunaan plastik dan kenderaan bersendiri. Saudara dan saudari, dalam perjalanan saya di Jerman, saya cukup tertarik akan hubungan manusia dan alam. Satu jambatan dibina khusus buat binatang liar bagi mengelakkan kemalangan jalan raya. Ya, ini yang kita katakan ambil dan beri, santun dan lestari. Benar ataupun tidak, dalam kita bekerjasama merawat alam sekitar dan kita menyantuni alam sekitar, kita seharusnya mencari titik persefahaman dalam pertelingkahan, bukan perbezaan yang mana akhirnya dua-dua terkorban. Hadirin, percayalah akan kata-kata saya. Sekecil-kecil mana usaha kita dalam melestarikan alam sekitar, ia mampu mengekalkan bumi yang kita sujud terus menghijau dan langit yang kita meminta terus membiru. Assalamualaikum.